Zaman konfrontasi. Masih ramai di antara kita yang masih belum mengetahui bahawa Malaysia pada tahun 1960-an hampir berperang dengan negara jiran kita, Indonesia. Malaysia yang pada ketika itu baru berumur setahun jagung telah diasak oleh Indonesia dengan pelbagai tuduhan dan fitnah. Lama-kelamaan ia bertukar menjadi semakin parah apabila Indonesia yang ketika itu diketuai oleh Presiden Soekarno mengisytiharkan slogan Ganyang Malaysia yang kemudiannya memulakan api konfrontasi Malaysia-Indonesia daripada tahun 1962 sehingga 1966. Konfrontasi itu tidak ubah seperti Perang Dingin Amerika Syarikat dan Soviet yang kebetulannya juga meletus pada saat itu. Api kemarahan Soekarno. Semuanya bermula apabila Presiden Soekarno sangat menginginkan sebuah wilayah yang sangat besar yang mana ianya merangkumi seluruh kepulauan Melayu untuk membentuk Indonesia Raya ataupun Great Indonesia. Namun, cita-cita Presiden yang mesra digelar Bung Karno ini tidak mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tunku Abdul Rahman. Ia telah secara langsung menerencatkan niat Soekarno dan ia seterusnya membangkitkan api kemarahan beliau. Presiden yang terkenal dengan sifat agresif ini akur dengan keengganan Malaysia untuk bergabung dengan Indonesia apabila Malaysia diisytiharkan secara rasminya pada 16 hari bulan September 1963 selepas Sabah dan Sarawak bersetuju bergabung. Soekarno sebenarnya telah tersinggung apabila Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan Malaysia sebelum hasil pungutan suara mengenai penumbuhan Malaysia yang dilakukan oleh PBB dikeluarkan secara rasmi. Ini berlaku kerana Tunku tidak mahu menunggu lebih lama kerana ia bakal merencatkan niat Tunku untuk menubuhkan negara Malaysia yang berdaulat tanpa perlu bergabung dengan Indonesia. Di dalam pembentukan Indonesia Raya, Soekarno memiliki pendirian yang tersendiri. Beliau menyatakan bahawa Malaysia adalah alat boneka British dan penjajah asing. Kekayaan Malaysia telah diragut oleh penjajah dan rakyatnya pula kebuluran. Oleh itu, Malaysia perlu dibersihkan oleh British dengan satu cara iaitu bergabung dengan Indonesia. Perang mulut ke perang bersenjata. Soekarno yang sudah tidak tahan dengan kerana Malaysia pada ketika itu yang lebih melihat kepada pro-barat, di atas arahan Soekarno, mereka telah melancarkan perang gerila terhadap Malaysia. Terdapat beberapa lokasi pendaratan tentera Indonesia di Malaysia. Di antaranya, pasukan payung terjun Indonesia telah mendarat di sebuah pantai di Johor pada 17 hari bulan Ogos 1964 dan diikuti pada 2 hari bulan September 1964, pasukan payung terjun mereka mendarat di Labis Johor juga. Pada 29 hari bulan Oktober 1964 pula, pasukan payung terjun mereka telah mendarat pula di Pontian. Dan diikuti pada pertengahan 1965, komando daripada TNI telah cuba mencerobos sepadan Malaysia melalui Tawau untuk mensabotaj kem Regimen Askar Melayu Diraja. Akan tetapi, ia telah disedari oleh unit polis peronda dan kem tersebut terselamat daripada aktiviti sabotaj. Niat mereka untuk melakukan gerakan gerila tidak berjaya kerana Malaysia telah awal lagi bersiap sedia dengan bantuan daripada skuad elit daripada British dan Australia. Sebenarnya, di dalam peristiwa pendaratan pasukan elit payung terjun Indonesia di lokasi-lokasi di Johor dan Sabah, bukan sedikit nyawa yang terkorban. Telah berlaku pertumpahan darah daripada kedua-dua pihak termasuk askar bantuan daripada British dan Australia. Dan Malaysia juga bersedia sewaktu itu dengan melengkapkan askar Melayu Diraja, ranger hutan, polis bantuan dan pasukan polis marin. Akhirnya, pasukan payung terjun mereka telah berjaya ditahan dan ditangkap sebelum mereka dapat bergabung dengan ejen-ejen mereka di Malaysia untuk membentuk pasukan gerila ala-ala komunis secara besar-besaran. Sewaktu pertempuran itu, bunyi tembakan bertalu-talu di hutan di Johor dan Sabah membuatkan rakyat di kawasan sekitar ketakutan. Mereka telah hilang punca mata pencarian kerana perintah berkurung dikuatkuasakan di kawasan tersebut. Unit Risikan Malaysia. Malaysia telah menghantar unit risikan khas secara sulit ke Indonesia dan juga ke seluruh negara bagi menghalang tindak tanduk Indonesia ke atas Malaysia. Unit risikan yang ditubuhkan lebih tertumpu kepada rakyat Indonesia yang menetap di Malaysia. Kemuncak konfrontasi tersebut telah membuktikan lebih ratusan imigran daripada Indonesia telah ditangkap bagi sesi soal siasat. Ini telah membangkitkan kegusaran kepada Tunku dan pemimpin Malaysia pada ketika itu. Parti Komunis tidak pernah diharamkan di Indonesia seperti mana di Malaysia sehingga Jeneral Soeharto akhirnya memegang jawatan Presiden Indonesia kemudian hari. Sebenarnya, pengharaman Parti Komunis menyebabkan mereka bakal melanggar Undang-Undang Nasakop iaitu Nasional, Agama dan Komunisme, dan Soekarno tidak akan sesekali membenarkan ianya berlaku. Kegagalan Indonesia untuk memerangi Malaysia pada tahun 1960-an telah menyebabkan wujud pelbagai kontroversi dan konspirasi.
Soekarno ternyata tidak berpuas hati dengan Jeneral-Jeneral Turus Angkatan Darat Indonesia semasa misi mencerobos pada Malaysia pada 1964. Soekarno telah menyifatkan pemimpin ketenteraan Indonesia tidak sepenuh jiwa berperang dan menyempurnakan misi yang telah diamanahkan oleh Soekarno. Panglima Angkatan Darat Lieutenant General TNI Ahmad Yani telah beberapa kali menyatakan bahawa beliau tidak sudi untuk berperang dengan Malaysia kerana Malaysia pada ketika itu dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan daripada British dan askar-askar negara Commonwealth. Ini telah menimbulkan suasana tegang antara beliau dan Soekarno. Situasi ini turut berlaku kepada beberapa lagi Jeneral-Jeneral Indonesia, termasuklah Jeneral Besar TNI Abdul Haris Nasution serta bakal Presiden Indonesia kedua Jeneral Soeharto. Peristiwa pemberontakan 30 September. Susulan kegagalan misi ketenteraan Soekarno di Malaysia, Soekarno mengalih pandangannya kepada Parti Komunis Indonesia yang sering didukungnya. Prinsip Soekarno yang ternyata berbeza dengan kebanyakan pemimpin-pemimpin ketenteraan Indonesia menyebabkan kerusi politik beliau bergoyang menjelang tahun 1965. Di dalam masa yang sama, Soekarno juga sudah hilang pengaruhnya di pentas politik antarabangsa selepas menarik diri daripada menganggotai PBB kerana tersinggung dengan penyertaan Malaysia sebagai badan bebas PBB. Atas memegang prinsip politik yang agresif, Soekarno dikatakan menjadi tulang belakang kepada tindakan agresif PKI, Parti Komunis Indonesia, yang telah meragut nyawa 6 Jeneral Besar Indonesia pada 30 September 1965. Nyawa 6 jeneral yang malang telah diseksa dengan cukup kejam dan tragis, dan terdapat sumber menyatakan kemaluan mereka turut dikasi dan mata pula dijukir keluar. Mayat mereka kemudian dihumban ke dalam sumur kecil di sebuah desa yang dikenali Lubang Buaya. Impak kejadian 30 September 1965. Peristiwa ini merupakan detik penting di dalam pergolakan politik Indonesia sehingga terjatuhnya kerjaya politik Soekarno. Politik Indonesia telah diselamatkan daripada terus menjadi hak milik Parti Komunis apabila Jeneral Soeharto bangkit merampas kuasa pada tahun 1965. Beliau sendiri telah pergi ke Lubang Buaya melihat jenazah rakan-rakan seperjuangannya dibawa keluar daripada sumur tersebut. Peristiwa kekejaman di Lubang Buaya merupakan detik awal kekendoran konfrontasi Malaysia dan Indonesia susulan jatuhnya Soekarno dan terbubarnya Parti Komunis Indonesia. Jeneral Soeharto yang bangkit merampas kuasa telah memenjarakan Soekarno di rumahnya dan mula memulihkan hubungan di antara Malaysia dan Indonesia. Semenjak itu, konfrontasi Indonesia dan Malaysia tidak lagi tercetus sehingga hari ini. Nota penting: peristiwa Lubang Buaya juga masih lagi diselubungi konspirasi kerana terdapat dakwaan menyatakan ianya telah dilakukan oleh ejen-ejen CIA di Indonesia dan kemudian menuduh PKI yang melakukannya. Operasi ini sering dilakukan pada tahun 1960-an oleh CIA di negara-negara yang dipengaruhi oleh ideologi komunis. Operasi ini digelar sebagai False Flag Operation